Nazir di maknanya bukan nazir seorang itu. Orang yang mengurus. Maksudnya pengerti dan ahli dan kuasa yang bersuara kalau berlaku isu tertentu, darurat, bolehlah kita benarkan untuk orang kampung guna air masjid ketika waktu kecemasan. Boleh. Sebab itu dibenarkan oleh pihak masjid. Kalau sekiranya tidak ada kebenaran tuan-tuan, dia tak tulis pun, tidak ada pun bilik mandi. Kalau ada bilik mandi boleh guna. Kan masjid besar ada bilik mandi. Itu boleh mandi. Boleh mandi biasa, bukan mandi wajib. Mandi wajib ni boleh, tak ada bilik pun boleh. Sebab itu memang keperluan wajib. Keperluan sunat boleh, keperluan wajib boleh. Tapi keperluan biasa tak dibenarkan. Maka kita pun niat daripada rumah nak pergi buat apa? Nak pergi tandah masjid. Bolehlah guna tandah tu. Tapi nak ceritanya tidak ada pahala. Di sini ni yang ada pahala ini, ini niat untuk pergi mengerjakan ibadat. Niat untuk mengerjakan ibadat. Sama ada nak solat, nak pergi, ataupun nak pergi baca Quran, nak pergi zikir dan sebagainya. Contoh yang kedua, dan. Ini semua aktiviti ada pahala. Dan berjalan ke tempat belajar ilmu. Setiap langkah dia itu direkodkan. Direkodkan pahala. Jadi pahala ni tuan-tuan, ilmu mana? Yang tersifat ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang dapat guna selepas dia mati. Maksud apa? Ilmu yang ada pahala. Bahasa mudah. Ilmu yang dia nak pergi belajar ni adalah ilmu yang ada pahala. Sama ada pahala terbesar, fardu ain, atau pahala ranking bawah, fardu kifayah. Tetap dua-dua ada pahala. Cuma dia pilih. Aku nak pergi ni ilmu yang pahala tinggi. Ilmu fardu ain. Aku nak pergi ni ilmu juga tapi pahala kedua. Tak apalah. Asalkan ada ilmu, ada pahala. Fardu kifayah. Tafsir, hadis, umum, itu dipanggil fardu kifayah. Dan ada juga yang ketiga, ilmu sunat. Macam tazkirah. Kita dengar kuliah perdana. Itu sunat. Bukan fardu kifayah. Kita dengar tazkirah umum. Sunat. Ceramah umum. Sunat. Sekiranya di dalam itu tidak ada perkara haram lah. Jangan di dalam tu ada sunat, ada haram. Haram jangan dengar. Kena larilah. Mula-mula sunat setengah jam. Lepas tu dia mula. Tengah jam berbaki tu dia mula cerita mengumpat. Mengumpat kena lari tu. Tak boleh duduk-duduk lah. Permulaan itu kita nak pergi dengan ceramah umum. Ceramah perdana. Hal ehwal Islam dulu. Ya sunat, bukan fardu kifayah. Sunat. Ranking ketiga. Tapi selepas itu kita tahu, ada ilmu, kita tahu ini mengumpat, menyebut perkara yang orang lain tak suka, maka kita wajib tinggalkan. Kerana ceramah sunat dah menjadi haram. Ini contoh dia tuan-tuan, tempat belajar ilmu. Kita berjalan itu direkodkan pahala, duduk dalam majlis ilmu pahala. Itu pahala asyik. Mula daripada berjalan, sampailah kita duduk, sampai kita balik kembali, perjalanan balik juga dikira perjalanan ibadat. Jadi pergi balik itu ibadat, duduk itu ibadat. Dipanggil ibadat menuntut ilmu ni tuan-tuan, ibadat semata-mata mendengar. Mendengar itu ibadat, walaupun tak faham. Faham tu bonus. Faham itu bonus. Sebab tu untuk guru saya tuan-tuan ada 2 orang. Ada seorang tu tua dah, 80-an, masih hidup sekarang dekat umur 90. Kita orang panggil Pak Long. Pak Long lah nama dia. Nama dia Abdullah. Dia mengaji di Mekah lama. Sempat dengan Pak Da'i. Sekejap je lah. Dia balik sekarang ni ada muzur. Kena accident. Masa umur 80 tu dia accident kena potong. Potong kaki sebelah. Dia tak pergi ke mana. Dulu mengajar jugalah sekitar tu. Atau juga mengajar. Dia ni, dia punya tawaduk. Asalkan ada walaupun budak mengajar yang bagus, dia kata yang cara mengajar tu bagus, dia pergi duduk. Orang tanya tu, duduk. Dah baca, bukan dah baca banyak kali. Dia kata bukan isu banyak kali baca. Aku nak duduk dalam majlis ilmu. Duduk je. Dia dengar, jangan tengok dia topik. Dia bawa kitab, meraih kan. Dia bawa kitab. Antaranya saya pernah tengok dia duduk dalam majlis Misbahul Munir. Orang baca misbah. Dia kata aku misbah ni tak tahu berapa kali baca tapi dia bawa je lah dia kata. Memang dibuka je. Pen dia letak, dia tak ketuk balik.
Tak dobik, tak catat pun. Tu orang tanya, nak murid tanya, "Tok duduk apa? Datang buat apa?" Marah dia. Dia kata, "Engkau ingat," dia kata, "ni macam dia tepi pasar," dia kata. Ini majlis ilmu, dia kata, ada pahala. Duduk semata-mata duduk. Ini semata-mata duduk dalam majlis ilmu. Pahala lain tuan-puan. Detailnya, duduk mendengar beza. Orang yang duduk dengan niat yang betul, dia tak dengar, tidur, ada pahala. Pahala duduk dalam majlis ilmu. Pahala dengar tak dapat. Duduk dan dengar, sepenuhnya dia dengar. Dapat pahala duduk, dapat pahala mendengar. Faham itu bonus. Kalau Allah Ta'ala kurnia, kalau faham itu kurniaan Allah. Bukan usaha kita. Kita cuba nak faham, Allah tak bagi, tak faham juga. Supaya Allah Ta'ala nak repeat sekali lagi. Kadang-kadang repeat kali kedua kita yang sama. Baru faham. Kerana kepahaman itu bukan urusan kita. Itu pahala-pahala kesemuanya. Pahala tuan-tuan. Kerja kita kira pahala je. Itu orang ulama fiqah. Ulama fiqah ni tuan-tuan, dia pahala main dah. Dia kerja pahala je. Asalkan ada pahala buat, dia kata. Sebab tu dibetulkan dua benda. Ulama fiqah ni tuan-tuan selalu dia, orang panggil apa, dia pesan. Betulkan niat dan betulkan tata cara. Dua ni untuk sempurna ibadat. Contohnya. Kita pergi. Okey. Okey. Lafaz tu sunat saja. Lafaz tuan-puan, kadang-kadang kita lupa nak niat. Pergi je macam tu. Sebenarnya pergi tu kalau kita ada realize, memang dah niat dah. Sebab lafaz lain. Lafaz ni, sahaja aku pergi belajar kerana Allah. Itu lafaz. Kan? Lafaz ni baguslah. Pahala asin. Dia talaffuz bin niyati, sunat dan mazhab kita. Mazhab Malik tak sunat. Mazhab kita sunat ibadat ini dimulakan dengan lafaz. Apapun ibadat. Bukan sebahagian saja. Tak wuduk sunat lafaz, nazar sunat lafaz. Apapun. Contohlah kita biasa jangan lafaz. Kita lafaz ni ibadat rusuh je. Sembahyang lafaz, 2-3 kali lafaz tak puas hati. Usalli. Tak puas hati. Hak lain tak lafaz pun. Masuk tandas tak ada lafaz apa pun. Bismillah ajalah. Tak ada pun sahaja aku basuh berok kerana Allah. Tak ada. Patut niat, kena ada niat tu. Basuh istinja kena ada niat. Sahaja aku basuh kecil kerana Allah. Baru dapat sunat. Macam Datuk tanya ni. Jadi, kalau kita tak berlafaz, adakah dikira niat? Ya. Yang wajib itu niat, berlafaz itu sunat. Macam mana nak kira niat? Niat ni sebenarnya, tuan-tuan, kita realize. Benda kita sedar, kita nak pergi itu, nak pergi tempat belajar itu, ni tapi kena kait dengan Allah. Jangan kita sedar nak pergi semata-mata pergi siapa. Kenapa nak pergi? Sajalah, tak free ni. Itu memang tak ada pahala. Sebab tidak ada nisbah pada Allah. Dia kena nisbah pada Allah. Sebab pahala dia yang nak pergi. Kalau kita kata, pergilah, tak ada, kebetulan hari ni saya free. Jadi duduk rumah pun tak ada apa, nak tengok bulletin utama, tak larat tengok lah. Sebab Facebook banyak. Tak ada apa, dulu nak tengok bulletin utama. Tuan-tuan. Lain ni tak ada dah, sebab boleh tengok di Facebook. Boleh tengok di TikTok. Mana-mana tu media masa dalam tangan kita sekarang ni. Dulu dah, kena tengok dulu tuan-tuan. Kena tunggu depan TV. Kena baca paper dulu. Pagi baru tahu isu semasa. Pagi-pagi besok. Hari ni tak. Hari ni dalam tangan. Mana saja kita ada. Duduk dalam poket. Sebab tu tak boleh lekat ni. Tidur pun cari. Tidur pun cari tuan-tuan. Hilang ini. Tak tidur. Tak boleh tidur tuan-tuan. Tak ada ni. Kena cari dulu. Letak pun bantal. Dahsyat tuan-tuan. Bini hilang dia tak cari tu. Kalau laki hilang dia tak cari. Dahsyat. Jadi kita ni kena niat. Niat apa dia tuan-tuan? Aku pergi belajar kerana Allah. Tu umum. Kerana Allah tu ulama detail. Kerana perintah Allah. Kerana nak kepada pahala. Kerana nak kepada syurga. Semua tu detail. Kerana takut kepada azab. Tu detail. Pendetailan. Itu yang sampai dalam kitab Ta'lim Ta'lim sampai 7 ranking niat. 7 jenis niat. Niat yang paling tinggi semata-mata kerana nak kepada mardatillah. Nak kepada Allah suka. Kenapa datang belajar? Nak kepada Allah suka perbuatan aku ni. Itu dipanggil semata-mata kerana Allah. Tapi kita orang biasa kerana perintah. Kalau tak perintah, kalau Allah tak suruhlah, tak datang. Datang ni pasal perintah, kewajipan. Perintah wajib.
Wajib belajar tuan-tuan. Jadi terlintah di hati, maka akan ada pahala. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Dan berjalan kepada tempat peran sabil. Peran sabil dulu tuan-tuan. Ini tak ada. Contoh keseterusnya. Dan berjalan ke tempat mengerjakan haji dan umrah. Sama. Mula daripada Malaysia lagi tuan-tuan. Ini betulkan niat. Sampai di Mekah, kita berada di Mekah, semua ibadat. Duduk tidur hotel pun dikira ibadat. Pergi ziarah di Mina, semua tu ibadat. Habis kerja haji, lepas tu ziarah. Sebelum balik kan, mutawif bawa ziarah. Ziarah mana, semua itu dikira ibadat. Sampailah balik ke KLIA balik. Sampai daripada KLIA sampai di rumah, tamatlah. Apa namanya kita punya, travel kita kan. Itu dipanggil travel haji yang ibadat. Setiap langkah kita itu dikira ibadat. Lagi contoh, dan berjalan kerana ziarah. Contoh yang seterusnya, yang ke-6. Dan berjalan kerana ziarah. Ziarah ni tuan-tuan, ni pun dah semakin pupus. Ziarah itu pupus. Yang keduanya, ada lagi orang ziarah, tapi hilang niat, pupus. Kadang-kadang masih lagi keluarga yang kuat menjaga ukhuwah. Setiap hari Minggu, anak-anak dia berkumpul. Ada keluarga yang macam tu. Ayah, parent kuat, parent jaga. Telefon, dia paksa anak dia hari Minggu kena datang rumah. Nak jaga, nak kekuatkan keluarga. Bawa anak, buat cucu supaya anak engkau, anak adik, anak abang, sama-sama sepupu ni kuat. Jadikan, orang panggil apa? Mingguan itu, aktiviti mingguan di rumah dia adalah family gathering. Bagus, tapi tak ada pahala. Kenapa? Kerana tidak ada niat. Ziarah ni tuan-tuan fadilah yang besar. Banyak fadilah. Pertamanya kelebihan dia adalah pahala. Pahala afdal. Pahala yang besar. Keduanya, dia banyak kelebihan lain. Disebut oleh Nabi kelebihan lain tuan-tuan, antaranya ialah murah rezeki. Yang keduanya panjang umur. Itu antara kelebihan yang dua kelebihan luar biasa disebut oleh Nabi. Rezeki yang murah. Ziarahlah kalau nak murah rezeki. Rezeki ni banyak aspek tuan-tuan. Jangan nampak duit sahaja. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi rezeki dalam bentuk ilmu. Dan kadang-kadang rezeki dalam bentuk duit. Kadang-kadang rezeki dalam bentuk lain. Dalam bentuk anaknya orang soleh. Kita tak tahu rezeki mana yang Allah nak campak kepada kita. Itu kelebihan ziarah. Dan menghubung rahim. Ini badal kepada ziarah. Tujuan ziarah itu kita boleh niat tuan-tuan kerana Allah ini detailkan. Kerana Allah ini kerana sunat. Dan juga aku nak menguatkan hubungan silaturrahim. Silatul hubungan. Rahim itu persaudaraan. Rahim itu persaudaraan. Sebab apa tuan-tuan digunakan istilah rahim? Rahim ini asal penyayang. Nama Tuhan. Tapi di sini bukan rahim nama Tuhan tu. Di sini dia simbolik. Dia kinayah. Rahim. Ibu. Kan rahim kita, ibu kan ada rahim. Kenapa digunakan istilah itu? Menandakan persaudaraan. Kita ada 9 adik-beradik tuan-tuan satu rahim. Kita berada dalam satu alam, satu rahim yang sama. Ibu yang sama, rahim yang sama. Benih yang sama. Sebab itu, tempat yang sama kita hidup. Sebab itu, haram kita berkelahi, bergaduh. Sampai orang panggil memutuskan silah itu dosa besar. Memutuskan silah di antara adik-beradik tuan-tuan, antara dosa besar. Dan menguatkan, menghubungkan silah sesama adik-beradik ini adalah pahala yang besar. Dia ziarah ni tuan-tuan, selalu kita sebut umum sunnah. Ranking yang kedua ni ialah afdal. Afdal ni dinilai dari sudut apa? Dia afdal tak sama. Ada yang paling afdal, ada yang afdal, ada yang paling afdal. Dinilai dari sudut hubungan. Sudut hubungan. Pertama, hubungan apa yang paling tinggi? Hubungan nasab keturunan. Itu paling tinggi. Sebab itu tuan-tuan, orang afdal, paling afdal ziarah, orang paling dekat dengan kita. Siapa paling dekat? Adik ibu, ayah kita. Datuk kita ke atas, itu paling dekat. Kemudian ke bawah, adik-beradik kita. Baru bapa saudara kita.
Dia ikut ranking. Dia ikut dia punya cara wali. Yang kedua hubungan apa? Tadi hubungan keturunan. Barulah kita ziarah adik-adik kita, sepupu, anak saudara, dia tengok. Ke bawah. Mula daripada atas afdal, kurang. Tapi tetap dapat pahala lebih. Yang kedua tuan-tuan, hubungan kedua. Kita sebut dua hubungan yang besar, yang ada nilai. Yang keduanya tuan-tuan, bukan hubungan keturunan, bukan. Tapi hubungan ilmu. Silah itu diikat oleh apa? Diikat oleh ilmu. Pun ada pahala yang besar. Sebab itu tak sama tuan-tuan ziarah kawan-kawan sepengajian, tak sama pahala dengan ziarah kawan lain. Kawan juga, tapi hubungan biasa. Bukan hubungan persaudaraan, bukan hubungan ilmu, tapi hubungan tempat lain. Ada kalanya perkenalan tu office mate, ada kalanya school mate, ada kalanya kenal di tempat-tempat awam. Tak kisahlah di mana, berbeza dengan dua hubungan tadi. Itu ziarah pada itu kena latih. Maksud latih niat. Latih niat. Dan latih anak-anak kita, ziarahlah dia beradik. Apabila bapa tak ada, sunat anak-anak tuan-tuan. Apabila bapa dia meninggal, dua benda yang anak kena buat tuan-tuan. Ini kena peringat untuk anak-anak. Dia tak tahu. Pertamanya sunat anak-anak ini saling ziarah, menziarahi hubungan persaudaraan adik-beradik mereka. Adik-beradik dan juga sanak saudara. Tak kisah sanak saudara belah ayah atau belah ibu, sama. Ini kita kena pesan. Yang kedua tu pesanan yang kedua, sunat kata anak. Sunat kata anak, dia kena meneruskan hubungan kawan-kawan ayah dia. Ini sunat. Contoh tu pada contoh. Kawan ayah saya ni, memang ayah saya ni dia ramai kawan best friend dia. Kamu kamcing lah, Kelantan main kamcing. Mana kawan rapat, tuan-tuan. Saya tahu ayah saya ni kawan rapat, ayah saya ni kawan rapat, ayah saya. Meninggal saja ayah saya sunat menghubung balik. Menghubung dengan siapa? Dengan dia dan dengan anaknya. Dia meninggal, sunat saya menghubungkan anak sesama anak. Maksud apa tuan-tuan? Maksudnya ini anak kawan ayah saya. Dulunya ayah saya dengan kawan dia ni rapat. Sekarang ni saya dengan kawan anak saya rapat. Nampak tak? Itu cara di dalam Islam. Islam membina komuniti yang sangat powerful. Ini cara Islam membina sistem kemasyarakatan yang sangat kuat. Ikatan bukan saja persaudaraan, bukan saja ikatan diikat dengan ilmu, tetapi diikat dengan hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan dia panggil. Hubungan persahabatan itu dipanggil nilai ketiga tu mana? Hubungan persaudaraan, hubungan ilmu, yang ketiganya hubungan persahabatan. Dan contoh seterusnya, bagaimana cara untuk menghasilkan pahala yang seterusnya. Dan yang lain, dan menghubung rahim, dan yang lainnya, setakat 7-6 saja contoh, dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan, yang dilakukan dengan dua kaki. Yang lain tu, contoh yang lain. Yang lain daripada 5 ataupun 6 contoh disebut tadi, segala ibadat yang boleh dilakukan dengan menggunakan dua kaki. Mana contoh yang lain tu? Ada, dia bagi contoh juga yang lain. Dan seperti menghilangkan yang mungkar. Menghilangkan yang mungkar. Pun dapat pahala juga menggunakan tangan kita. Tadi dia contoh 7 contoh itu, 6 contoh itu menggunakan dua kaki untuk menghasilkan pahala. Niat yang betul, guna dua kaki. Ini guna tangan pula.
dan seperti menghilangkan yang mungkar, ini perkara yang mungkar, mengubah perkara mungkar dengan tangan kita. Tu dapat pahala. Tadi dengan kaki ni dengan tangan. Tak kira lah perkara mungkar tu apa dia, dapat pahala. Kita ubah dengan tangan kita. Sama ada kita ubah dengan tangan yang real, tangan betul, tangan kita, ataupun kita ada kuasa, kita menggunakan kuasa yang kita ada untuk hentikan sesuatu perkara mungkar itu. Kita ada kuasa untuk hentikan sesuatu perkara mungkar itu. Contoh tuan-tuan, dan kita lain sebut. Contoh kita tahu tempat lepak budak-budak ni, dia buat benda yang haram. Itu mungkar, benda yang haram. Apa saja benda haram disebut dalam bahasa agama tuan-tuan mungkar. Benda yang ada dosa. Haram ni apa? Tiap-tiap perkara yang ada dosa itu dipanggil haram. Dalam bahasa lain dipanggil mungkar. Sama. Mungkar ini perkara yang maksiat. Apa dia maksiat? Perkara yang boleh mendatangkan dosa. Itu dipanggil maksiat. Sama. Istilah saja beza. Haram, maksiat, mungkar. Tiga istilah itu benda yang sama. Itu istilah agama. Baik. Contohlah kita tahu. Satu tempat ni memang budak-budak duduk lepak. Kita tahu. Lepak buat benda harus okey. Lepak buat benda yang baik lagi okey. Tapi kita tahu yakin. Kita dengar. Dia tempat-tempat duduk buat benda maksiat, benda haram. Tak kisahlah benda haram ni tempat dia mengumpat ke. Tempat dia duduk mengadu domba ke. Kita dengar memang tempat ni sampai pukul 2 pagi. Dia duduk lepak sambil minum teh, sambil minum kopi. Duduk buat muntah. Maka kita boleh nak untuk dapat pahala, kita boleh hentikan dengan tangan kita. Bukan beri tampar tu. Kalau kita ni orang panglima bolehlah tuan-tuan. Kita pergi tu tak tampar pun tuan-tuan. Angkat tu dia lari dah. Itu dapat pahala. Itu guna tangan juga. Tuan-tuan. Tapi nak cerita lain. Kita tak nak guna kekerasan. Guna kekerasan pun boleh. Kita tak nak guna kekerasan. Kita guna cara lembut. Strategi yang lembut. Kita ambil benda, kita pergi letak. Benda apa? Kita ambil najis, tuan-tuan. Kita pergi, ambil najis. Tak kisah najis apa pun. Paling mudah pergi begok, tuan-tuan. Ambil najis. Asal letak najis tempat tepi jalan, haram hukum dia. Letak najis, tuan-tuan. Letak, tak makna kita letak dengan tangan kita, ambil najis mana-mana letak. Tak kisah najis apa pun, tai lembu ke tai apa, tuan-tuan. Haram. Sama juga dengan orang begok tepi jalan, haram. Begok tepi jalan yang menyakiti orang, laluan orang, haram. Begok tepi jalan yang tidak mengganggu orang, makruh. Walaupun tak ganggu, tetap makruh. Tapi kalau ganggu laluan orang, tuan-tuan, ganggu ni ada orang dia kata tak ganggu Ustaz boleh lalu. Bukan ganggu lalu saja. Gangguan aroma haram. Kena jaga bauan. Kita dah sebut bulan lepas kan. Hiccup, bela kucing. Ganggu aroma bauan jiran haram. Kena jaga bauan, tak boleh. Kita tak apa, kita dah biasa rumah kita busuk, tuan-tuan. Kena jaga duduk berjiran. Supaya bauan yang tak selesa jiran tak boleh. Walaupun kita selesa. Kita kata saya tak apa, tak. Dah lali dah. Tak bau najis kucing tak boleh duduk. Sebab dia dah biasa dah. Kalau kucing tak berok, pelik dia. Kenapa kucing tak berok ini? Tapi jiran tak boleh duduk, tuan-tuan. Itu haram hukum dia. Begitu juga orang berok tepi jalan. Setiap orang lalu, haram. Direkodkan haram. Sebab mengganggu orang. Semata-mata berok tu dah haram, maka setiap menyakiti, berapa ramai dia menyakiti orang, lagi dosa bertambah. Kalau dia boleh hentikan mungkar dengan tangan dia, itu dapat pahala. Dan pahala lagi, menulis akan ilmu, mencatat ilmu, tuan-tuan, semata-mata dobik. Sebab tu ulama kita dobik, walaupun dia ingat. Ada dua tujuan dobik. Yang pertamanya, untuk future. Mungkin 10 tahun akan datang aku lupa, dia tulis. Yang kedua, untuk ilmu. Ilmunya apa, tuan-tuan? Ikat untuk ilmu, untuk pahala. Tulis itu dengan niat mengikat, menjaga ilmu daripada hilang. Dia dah mati,
tapi ilmu dia ikat. Orang boleh baca tulisan dia, anak-anak boleh baca. Itu cara orang dapat pahala dengan tulisan. Dan berjabat tangan. Bersalam tuan-tuan. Ini dapat pahala juga. Dan bersalam. Di sini dia buat khusus. Dia ada dua. Salam tuan-tuan. Di sini khusus. Bersalam dengan orang yang soleh. Bukan untuk guru pun tuan-tuan. Orang yang soleh. Umum. Satu lagi, tak kisah. Asalkan dia itu orang Islam tuan-tuan. Orang kafir, dia haru je. Orang Islam ni tuan-tuan. Tak kisahlah soleh tak soleh. Sunat. Tapi ini lagi sunat. Orang yang soleh lagi sunat. Ataupun setengah ulama kata afdal. Setengah ulama kata sunat juga. Bersalam dengan orang yang soleh. Ya, boleh. Bersalam dengan orang yang soleh. Namanya tengok sekarang ni. Salam dicium, dipeluk, atau semua. Macam mana pendapat? Okey. Salam ni pun okey. Jadi orang yang soleh ini apa hukum dia buat 3 benda. Pertama salam, yang kedua cium, yang ketiga dia peluk. Jadi jawabnya tuan-tuan, ketiga-tiga benda itu memang kalau dia khusus, dia umumnya satu je. Dia umum sunat bersalam. Tetapi apabila dia orang soleh, ulama kata sunat, bahkan sunat, saya tak ingat kitab mana sebut, kita sebagai tanda menghormati dia, memuliakan dia, sunat kita peluk dia. Tapi peluk tu dada bertemu dada. Dan juga mencium tangan. Ini disebut di dalam kitab, apa hikmah dua benda ini? Dia panggil tafa'ul. Tafa'ul ni tuan-tuan, kalau kita, bahasa kita, tafa'ul ni bahasa syarak. Tafa'ul ni bahasa kita, kalau terjemahannya, dia panggil nak mengambil kebaikan. Itu terjemahan. Mungkin kita tak faham. Bahasa kitanya, aura dia. Dua benda. Nilai orang soleh dan orang ilmu ni, tuan-tuan, ilmuwan ini, ulama kata dada mereka nak ambil berkat. Sebab tu temukan dengan dada mereka. Dan yang keduanya, ialah tangan mereka ini ada kelebihan tak sama dengan kita. Ulama sebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kenapa lebih orang soleh, orang berilmu? Tangan dia. Tangan yang menghabiskan banyak masa dengan kitab. Itu berkat. Dia panggil dalam kitab Ta'lim kata apa? Tangan orang soleh lebih berkat daripada tangan orang biasa. Maka kita ini nak mengambil keberkatan dengan kebaikan yang dia buat dengan tangan dia itu. Sebab itu kita sentuh tangan dia dan kita cium tangan. Cuma cium pun ada cara lah, jangan melampau-lampau. Tuan-tuan, jangan setengah cium. Itu melampau-lampau. Itu dah lebih tu mana sampai tak selesa dia. Kan kita ulama Yaman datang kan. Ulama yang tangan datang habis dia kucuk. Sebab tangan ni berkat ni. Tangan dia pegang kitab, dia pegang pensil menulis. Sebab tangan ni habis masa dengan kitab. Tangan kita habis masa di office menulis juga. Tuan menulis. Ulama ni menulis kitab. Banyak habis masa menulis kitab. Dan habis masa dengan Quran, habis masa dengan zikir. Tangan semua ni tangan berkat. Tangan, apa yang tuan-tuan, tangan para ulama, tangan yang banyak mengerjakan ibadah. Zikirnya menggunakan tangan. Kitab menggunakan tangan. Dan juga menulis pun menggunakan tangan. Boleh. Tapi jangan melampau lah. Kita nak ambil tafa'ul, nak ambil berkat saja. Okey, settle tuan-tuan. Itu menggunakan tangan. Berjabat tangan. Cuma saya dah sebut berjabat tangan tuan-tuan, bersalam ini, dia sunat ketika bertemu saja. Disebut di kitab Sulam Nusibiah. Ketika berpisah tak sunat. Harus. Cuma kita buat jugalah. Sebab tak salah. Tak salah pun. Tapi nak cerita sunat ni. Sunat. Kita apa panggil apa, walaupun tak sunat, kita buat juga tu, apa panggil apa, sebagai meraihkan. Sebagai meraihkan persahabatan. Sebelum berpisah tu salam lagi. Dia sunatnya bertemu tuan-tuan 3 benda. Ingat, 3 benda basic lah. Ada banyak lagi. Satu, memberi salam ketika bertemu. Assalamualaikum.
Yang kedua, bertanya khabar. Itu sunat. Jawab aja orang tanya, apa khabar? Sihat lah? Baik. Berapa kali tanya? Tak puas hati. Jawab pun tak nak jawab. Jawab ada pahala. Sebab tanya itu ada pahala. Memang sunat tanya. Tengoklah siapa cepat. Siapa cepat. Kalau dia cepat, dia dulu tanya, kita berdapat pahala. Kita pahala menjawab. Baik, Alhamdulillah. Dua benda. Baik, satu pahala. Alhamdulillah, satu pahala. Itu dua. Yang ketiga, tuan, apa pahala yang ketiga? Yang ketiga ni ialah bersalam. Bersalam itu yang ketiga. Sunat kita bukan saja salam ikut orang budaya kita. Ini budaya Melayu yang sama dengan cara Islam. Itu cantik kan tuan-tuan. Budaya kita yang sama dengan budaya Islam. Sama. 3. Cuma ada satu lagi sunatnya ketika selawat, ketika salam itu kan selawat. Itu sunat kita selawat ketika salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu 3 yang basic. Ketika berpisah, dia sunat 1, iaitu memberi salam. Tak sunat bersalam. Dan nak pisah, dah duduk sembang, nak pisah, okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik nak salam, okey lah. Cuma tak sunat. Habis. Dan yang lain daripadanya, banyak lagi contoh lain, dia kata tak larat nak tulis. Daripada segala ibadat yang dilakukan, di kerja ni dilakukan dengan 2 tangan. Habis. Settle tuan. Nak masuk pula sebelum Isyak, sikit kita masuk tuan. Kita masuk tujuan dunia. Kita nak cerita juga dunia. Sebab kita nak convert kepada akhirat. Kalau orang tidak ada basic, ilmu basic tuan, dia tak, memang dunia. Dia tak tahu niat. Ini penting kita belajar. Memang dunia, tapi kita boleh niat untuk akhirat. Jadi pahala. Ini dia cerita. Dan adapun segala tujuan, manfaat atau tujuan dunia. Maksudnya kita guna tangan, kaki kita untuk tujuan dunia. Tidak ada pahala pun. 8 jam tak ada pahala. Duk menulis. Berjalan ke tempat kerja. Tak ada pahala. Tapi ada cara dia. Mana contohnya dunia? Maka iaitu berusaha dengan 2 tangan dan 2 kaki itu. Berusaha dengan 2 tangan dan 2 kaki itu pada tujuan, untuk mencari harta benda. Berusaha ni bekerja. Ni kita kerja siang malam tu pagi overtime lagi, outstation lagi, banyak. Kerja kita lebih banyak daripada ibadat. Sembahyang 5 minit je. Kerja 8 jam. Ibadat khas kita lebih banyak daripada ibadat am. Sebab tu kena tahu ilmu untuk menjadikan am ini kepada khas. Ini kata dunia. Mana dunia? Bekerja. Usaha tu mana bekerja. Bekerja dengan 2 tangan dan 2 kaki mencari harta benda. Baik. Jadi di sini ni selalu kita sebut tuan-tuan supaya tak rugi umur kita bekerja 60 tahun baru pencen tuan-tuan. 60 tahun pencen, mula kerja 25 sampailah kita jadi penjawat awan 30 tahun ataupun lebih daripada 30 tahun menjadi penjawat awan. Kalau tak betul niat, rugi. Kalau betul niat, insya-Allah jadi pahala. Macam mana nak niat dia? Kerja ni sama tuan-tuan, saya sebut banyak kali, dia termasuk dalam kaedah lil wasail hukmul maqasid. Sama saja. Sebab itu kena niat. Kalau tak ada niat, memang tidak ada pahala. Apa niat kerja ni? Kerja ni tuan-tuan, dia niat sama dengan, tak ada beza, sama dengan orang berniaga. Sebab dulunya tuan-tuan, zaman Nabi, masih belum ada lagi skim gaji ataupun penjawat awal. Belum ada. Yang ada tuan-tuan, cantik pengurusan organisasi. Ada kaki tangan kerajaan ini, mula daripada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang melakukan pembaharuan dalam kerajaan, mewujudkan kaki tangan kerajaan yang bergaji. Pencen tak ada lah tuan-tuan. Kita je pencen bergaji.
Masa dulu tak ada gaji, sukarela. Lepas tu dulu tak menjadi isu, tak ada orang duk gila-gila jadi nak apa pemimpin, sebab dulu pemimpin tanpa gaji. Zaman Nabi tidak ada gaji. Siapa jadi khalifah, siapa jadi gubernur, masa tu tidak ada gaji. Sebab tu majoriti pemimpin zaman Nabi adalah orang jutawan. Memang dia orang kaya. Abu Bakar jutawan. Sayyidina Umar orang kaya walaupun tak jutawan. Uthman lagi kaya daripada Abu Bakar. Sayyidina Ali orang biasa. Jadi kebanyakan pengganti Nabi terdiri daripada orang kaya. Begitu juga yang paling kaya lagi Nabi lah. Nabi kita orang kaya. Jadi bagaimana cara kita nak buat pahala tuan-tuan? Niat untuk, dia banyak niat tuan-tuan, saya sebut satu je malam ni. Niat berniaga ataupun niat bekerja sama. Untuk apa? Pertamanya tuan, untuk mendapatkan nafkah wajib dan sunat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita niat berniaga dan kita niat bekerja untuk mendapatkan perbelanjaan wajib dan perbelanjaan sunat. Wajib tak kita sara diri kita, belanja diri kita, anak kita, isteri kita, wajib. Lebih daripada wajib baru sunat. Maka dari mana nak datang duit? Kena bekerja. Asal yang nak wajibnya apa tuan-tuan? Yang wajibnya ialah nafkah. Yang wajibnya adalah harta. Sebab harta itu untuk perbelanjaan diri, perbelanjaan suami isteri dan anak-anak kita. Makan minum mereka, tempat tinggal mereka, pakaian mereka. Wajib kata kita. Lebih daripada wajib, sunat. Maka macam mana nak dapat? Mesti bekerja. Maka bekerja itu tuan-puan, niat untuk mendapatkan nafkah wajib dinamakan perbuatan wajib. Dia panggil lil wasail hukmul maqasid. Apa dia wasail? Kerja. Maqasid apa? Objektifnya adalah nafkah. Nafkah itu objektif kita nak. Yang menjadi wajib, yang jadi sunat. Maka perantaraan untuk dapat benda yang wajib itu melalui cara bekerja. Maka kalau kita niat bekerja kerana Allah, yakni kerana untuk dapat nafkah wajib dan sunat, maka setiap perjalanan kita keluar pagi dan balik malam, travel lagi, outstation lagi, ke mana saja kita pergi, akan direkodkan pahala wajib dan pahala sunat. Mungkin kita kata, gaji kita 12,000, yang wajib perlu 5,000, lebih itu sunat. Kita dapat pahala sunat untuk infak, untuk haibah, untuk sedekah. Kesemuanya itu untuk lakukan perkara-perkara sunat. Sebab tu tuan-tuan, kerja kita dia lebih banyak daripada masa ibadat khusus kita. Lebih banyak daripada zikir kita, lebih banyak daripada baca Quran kita, lebih banyak daripada sembahyang kita. Sebab itu kena jadikan dia ibadat. Kalau tuan-tuan tengok sikit tuan-tuan, yang terakhir kita tutup dulu baru kita buat ilah ni. Kita tutup dekat okey. Yang tu kata. Maka iaitu berusaha dengan dua tangan dua kaki pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau memelihara engkau dengan dia daripada mudarat. Okey, yang tu kita sambung tuan. Dan tu kita sambung dan segala tujuan engkau. Itu masuk contoh lain seperti lari dengan kaki itu tujuan lain. Okey, kita sambung kat situ untuk bulan depan dan segala tujuan engkau. Baik, sebagai penutup saya nak sebut mungkin info ini tuan-tuan jangan dengar berkaitan dengan kerja tuan-tuan, berkaitan dengan kerja yang banyak masa kita habiskan tanpa kita niat yang betul, rugi. Kalau zaman Nabi tuan-tuan, jadi Nabi kita ini, dia status dia, profession dia ialah berniaga. Sampailah dia dilantik menjadi Nabi, baru dia pencen. Jadi Nabi kita ni dia pencen berniaga umur ketika usia dia 40 tahun ketika dilantik menjadi Nabi. Kata para sejarawan, ulama sirah mengatakan tidak bertemu dengan fakta, tak berjumpa dengan dalam mana-mana teks, mana-mana nas yang menceritakan pekerjaan Nabi semasa dia dilantik menjadi Rasul. Yang duk cerita berniaga ini sebelum. Tapi ulama nak cerita apa tuan-tuan? Kerja Nabi
Berniaga itu lebih lama daripada Nabi berdakwah. Nabi kerja dakwah 23 tahun. Mula 40 tahun jadi Rasul, lengkap urusan ataupun kerja dakwah dia umur 63. Apabila selesai urusan rasmi dakwah dia, maka dia diwafatkan. Sedangkan urusan urusan perniagaan dia, tuan-tuan, bermula daripada usia 7 tahun secara tak rasmi. Dia menjadi teman kepada datuk dia Abdul Muttalib, seorang peniaga, bawa dia ke mana saja datuk dia bela. Bapa dah meninggal. Awal lagi bapa meninggal, ibu dia meninggal. Kemudian dijaga oleh Abdul Muttalib, bapa dia. Bapa itu datuk dia. Sebelum dijaga oleh bapa saudara. Datuk dia ni peniaga. Mana saja datuk dia buka kedai, dia akan bawa cucu dia ini. Sebab itu Nabi itu dia berada di lapangan sejak kecil. Dan umur 7 tahun dia menjadi pengembala kambing. Sampai 12 tahun. Dan umur 12 tahun, waktu itu dia dah resign menjadi pengembala kambing. Dia fokus kepada berniaga. Dia mula fokus kepada berniaga sepenuh masa. Dan mula secara rasmi dia berniaga secara sendiri tanpa bergantung kepada Abdul Muttalib dan bergantung kepada Abu Talib. Dia orang yang mentor dia, tuan-tuan. Pertama Abdul Muttalib, bapa saudara datuk dia. Datuk dia meninggal, yang jaga dia lah bapa saudara. Abu Talib ketika itu seorang teknokrat Quraisy yang sangat terkenal dengan orang yang kaya, peniaga yang kaya. Bapa saudara dia, Abu Talib. Betul dia banyak dapat ilmu daripada Abu Talib. Ketika usia 18 tahun, barulah dia berniaga dengan modal sendiri. Barulah dia bertemu dengan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Khadijah ini, tuan-tuan, orang perempuan kaya di Mekah. Seorang yang sangat kaya, bukan biasa-biasa. Dia sangat kaya. Dia mewarisi kekayaan bapa dia Al-Khuwailid. Hari ini, tuan-tuan, Raja Arab Saudi lah contoh, tuan-tuan, kaya nombor 1 dunia. Di Mekah, tuan-tuan, antara kayawan yang terkenal perempuan mewarisi harta bapa dia ialah Khadijah Al-Khuwailid. Khuwailid seorang kaya. Dia ini dan budaya ketika itu, tuan-tuan, dia akan mencari orang yang jenius dalam bidang perniagaan untuk berpartner. Khadijah mencari mana partner, mana orang yang jenius dalam perniagaan untuk dijadikan partner. Sehingga dia panggil intelligent team dia, orang yang cerdik pandai dalam syarikat dia, dapat risikan ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang pakar berniaga. Sebab itu dapat saja maklumat ini, Siti Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu secara ringkas. Itu secara ringkas bagaimana Nabi kita bertemu dengan partner dia, iaitu Siti Khadijah Al-Khuwailid ketika 18 tahun. Awal 18, kalau kita baca setengah kitab lain, dia tak sebut umur 18, dia sebut terus umur 20. Dia mula awal 20-an Nabi jadi jutawan. Sebenarnya setengah kitab yang lain sebut, tuan-tuan, bukan awal 20-an, bahkan umur 18 dia dah jadi jutawan. Kenapa? Kerana dia panggil job pertama dia dapat umur 18. Sayyidatina Khadijah bagi job pertama kepada dia sebanyak 1000 ekor unta yang membawa barang dagangan. Bukan unta saja, bukan. Di atas unta itu barang dagangan untuk pergi ke pasar jual barang dagangan. Dan Nabi ini, tuan-tuan, waktu kita belajar di Sarah, dia punya teknik ataupun dia punya strategi. Banyak Nabi guna strategi-strategi akad jenis-jenis jual beli untuk melariskan barang jualan dia.
Nabi boleh jual 1,000 ekor unta dengan sekali transaksi. Maksudnya sekali dia pergi, balik terus settle. 1,000 unta, dia jual barang dagangan yang ada di atas unta itu penuh, dan dengan unta-untanya sekali dia jual. Sepatut unta balik, tak, dia jual dengan unta-unta. Bayangkan berapa kalau kita keklik. 1,000 unta tu pun dah mahal. Bolehlah contohnya murah, kita kata, okey tak apa, unta kenderaan yang paling murah tak sampai 20k, boleh 15k. Unta yang bawa barang dagangan itu unta kenderaan. Bukan unta untuk sembelih. Yang 5,000, bukan unta 5,000. 5,000 itu unta yang disembelih. Ini unta kenderaan untuk bawa barang dagangan. Contoh unta satu pun kita boleh paling sikit 15,000 ataupun standard 20,000. Seekor unta. Kekelik pula dengan satu unta bawa barang dagangan yang penuh. Ulama kata penuh barang dagangan seekor unta. Dan ke semua 1,000 unta dia bawa kontena yang penuh. Syarat dengan barang dagangan. Nabi jual ke semuanya dan balik bawa profit, bawa keuntungan 100%. Itu yang dia boleh Khadijah boleh terbuka hati tu. Tidak, dia tak nak nikah lah. Dia tak nak kahwin lah. Dengan siapa pun hati dia tutup. Melainkan dia duduk Nabi je. Dia dah ada ilmu mudah. Kalau cerita kisah dia ilmu mudah Nabi ni. Itulah dia tuan-tuan. Sedikit saja. Kita bukan kuliah perniagaan. Nak detail tuan-tuan kena follow saya lah untuk siri kuliah perniagaan. Saya buat setahun 2 kali kuliah perniagaan. Bukan saya create orang lain, saya jadi speaker saja. Jadi dalam kuliah perniagaan seminar besar tuan-tuan, bulan 9 saya akan buat di Bangi, 3,000 orang dari Singapura, Brunei, Malaysia, 3 negara. 3 negara ni gabung, tapi 3,000 je. Singapura wakil lebih kurang 200 orang. Itu apa? Brunei datang 2 flight. Power buat dia, duit banyak tuan-tuan. Singapura 60 orang, Malaysia selebihnya 3,000. Dan saya sharing apa tuan-tuan? Tak sempat, dia bagi masa saya 40 minit je. Sebab 12 orang speaker lagi. Saya sharing tak terma amalat, tak sempat. Saya just cepat-cepat terma amalat. Tapi saya banyak buka minda untuk perkenalkan kepada mereka bahawa Nabi kita bekerja, profession Nabi kita berniaga. Mula daripada 7 tahun sampai 12, 18 tahun sampai 40. Supaya orang kita tak nampak perniagaan itu sebagai urusan biasa-biasa. Pilihan terakhir tak ada kerja, dia kata. Orang niaga ni orang tak ada kerja. Kalau dapat kerja lain, dia tak niaga. Jangan tu faham, niaga ni kerja yang mulia. Profession Nabi. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.